Alhamdulillah. Assalamualaikum. Terus bersama kami di Sembang Sahur pada malam ini. Sekali lagi, ini malam kedua kami bersiaran sepenuhnya dari Sekolah Kebangsaan Seksyen 24 Shah Alam. Dan malam ini bertemankan kami berdua, Hanif Miswan dan juga Dayah Bakar. Ya, sebenarnya sangat-sangat bersemangat. Dan kalau nak tahu semangat ke tidak, apa kata kita dengarkan suara sedikit. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Dia sekata. Betul, kemeriahannya memang terasa dan kita dimulakan dengan lagu yang cukup meriah ya. Itu semangat nak raya lah Ya, menuju betul. ke hampir lebih kurang seminggu saja lagi. Tak lama seminggu dah lebih ni. kan. Tak lama dah ni. Walaupun masih berteka-teki. Betul? Bilakah tarikhnya? Itu saya setuju. Saya ada satu jawapan lah kepada persoalan itu, Dayah. Dia tetap 1 Syawal juga. Jatuh pada 1 Syawal. Jatuh pada 1 Syawal. Okey, tarikhnya bila sama-sama kita nantikan ya. Dan yang paling penting sebenarnya bila kita cakap tentang penghujung Ramadan, ada perasaan sebab ya Allah, sekejapnya Ramadan tiba-tiba dah nak tinggalkan kita. Tapi dalam masa yang sama juga kita nak menyambut kemenangan, betul? Dan selalunya bulan Ramadan ni bulan yang dikatakan bulan untuk menambahkan kebaikan. Betul. Untuk tambah pahala. Dan sebenarnya untuk pengetahuan semua penonton Sembang Sahur, kita nak bercakap ataupun berbincang tentang topik bangkit kembali. Okey, pastinya semua orang akan merasai perkara ini dan semua yang berada di sini. Kalau boleh kita nak raikan sebab bangkit kembali itu adalah istilah daripada ramai orang, maksudnya pemahamannya berbeza, situasinya berbeza dan mungkin yang datang di Sekolah Kebangsaan Seksyen 24 Shah Alam ni juga ada pengalaman yang berbeza. Sebab kalau tengok tadi di rakan-rakan kita yang hadir ini, sampai ke tangga-tangga itu di belakang-belakang ceri-ceri besi tu. Betul, kita suka bila lambai-lambai ya. Adik-adik lambai sikit. Yang belakang tu, yang belakang terlambai semua. Dan kabarnya sekolah ini Dayah telah pun lama, berpuluh tahun kan. Dan saya antara yang suka Shah Alam ni. Seksyen 24, kalau saya salah betulkan, dia terkenal dengan uptown-nya, betul tak? Memang ramai orang berpusu-pusu letak uptown dan sekolah ini terkenal dengan kehebatan akademik dan sukannya, betul tak? Betul ke? Sebab untuk pertama semua kita ada pendidik-pendidik, bukan setakat pelajar sahaja. Kita ada daripada orang-orang kuat di sini, katanya komuniti di sini yang turut menyokong. Jadi kepada anda yang menonton Sembang Sahur, kami sebenarnya sangat menaklukan untuk tinggalkan komen di Facebook ataupun di Instagram Sembang Sahur TV3. Betul. Kalau boleh dengar tu sebenarnya kemeriahan. Dah ada. Dah bunyi dah dum-dam dah. Ini 10 malam terakhir kan? Ya, betul. Dan malam ni pun kami akan bawakan tetamu istimewa untuk bersama dengan kami sepanjang siaran ini. Jadi banyak sekali yang kita nak kongsikanlah berkenaan dengan bangkit kembali. Dan bukan kami berdua saja ini Dayah. Kerana kita nak raikan program Gema Ramadan Sekolah Kebangsaan Seksyen 24 ini berkenaan dengan semangat untuk memberi, semangat untuk memberikan sumbangan, untuk berkongsi rezeki dan juga kemeriahan bulan Ramadan dan juga bulan Syawal yang bakal menjelma nanti ini. Dan itu sebenarnya keistimewaan dalam Sembang Sahur juga sebenarnya kan. Kita nak meraikan dan kita ingin berkongsi. Jadi di mana kita sudah sediakan kepada anda semua. Apa kata kita saksikan dia? Betul, kita bersama dengan Ustaz Zarifi lah. Ustaz Zarifi, silakan dengan perkongsian yang berikutnya.
Terima kasih sahabat saya Hanif Miswan dan juga Dayah Bakar. Masya Allah, mereka sangat ceria malam ini. Baik, saudara penonton, saya berada di perkarangan Sekolah Kebangsaan Seksyen 24 Shah Alam dan bersama-sama dengan saya Guru Besar Sekolah Kebangsaan Seksyen 24 Shah Alam, dan saya nak jemput, persilakan terlebih dahulu para penyumbang untuk menyampaikan cek curah kepada pihak sekolah. Sumbangan kepada pihak sekolah tentunya amat bermanfaat dan amat bermakna untuk program-program pendidikan khususnya di sekolah ini. Yang pertama, Datuk Nazmi Abu Talib merupakan pengasas I3S yang membuat sumbangan ya penubuhan studio di Sekolah Kebangsaan Seksyen 24, dan yang kedua dari Lexcom Sdn Berhad yang menyumbangkan dana kepada pihak PIBG sekolah. Jadi kita doakan mudah-mudahan penyumbang ini diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sumbangan itu dapat digunakan sebaik-baiknya oleh pihak sekolah. Baik, saudara penonton, bersama-sama dengan saya Puan Raziah binti Ahmad merupakan pengerusi Pertubuhan Hawa Pertiwi Daerah Petaling. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam Ustaz. Macam mana hari-hari terakhir Ramadan ni Puan? Sangat sibuk Ustaz dengan berbagai-bagai acara. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik Puan, yang pertama Puan, mungkin Puan boleh berkongsi Pertubuhan Hawa Pertiwi dan apakah bentuk-bentuk program yang dilaksanakan oleh Pertubuhan Hawa Pertiwi Puan? Terima kasih Ustaz. Saya cuma mengucapkan terima kasih kerana bersudi mendengar mengenai Hawa Pertiwi. Pertubuhan Hawa Pertiwi ialah satu pertubuhan NGO wanita. Kami telah ditubuhkan 8 tahun yang lalu, di mana kita merangkumi berbagai kategori wanita yang terlibat di sana daripada 18 tahun ke atas. Kita telah merangka banyak program daripada mula penubuhan kita sehingga sekarang. Program kita meliputi dalam negeri dan luar negara. Kalau dalam negeri contohnya kita terlibat dengan Mahat Tafiz, sekolah-sekolah pembinaan masjid, sumbang-sumbangan kebajikan ke orang sakit dan sebagainya. Dan saya ingin berkongsi dengan Ustaz lah. Sebab Pertubuhan Pertiwi juga ada menumbuhkan Kepala Imarah Al-Quran, di mana kami punya 300 lebih ahli seluruh Malaysia terlibat bacaan Al-Quran setiap minggu. Dan saya rasa satu lagi saya nak kongsi juga Ustaz. Pertubuhan Pertiwi ini bukan saja di dalam negara, tetapi kami telah melangkau ke luar negara. Kami telah membuat 200 lebih pergi di Cambodia, 14-15 pergi di Afrika, dan baru-baru ini kita hantar 47 pergi di India. Dan ini semua bersama-sama dengan Yayasan Amal Malaysia, di mana mereka adalah rakan strategik kita, dan kita juga terlibat dengan banyak-banyak program dengan rakan strategik dari Nestle, LKN, JKN dan sebagainya. Itulah dia kebanyakan serba sedikit mengenai Pertubuhan Hawa Pertiwi yang telah saya laksanakan. Alhamdulillah, begitu bersemangat Puan berkongsi bentuk-bentuk program yang dianjurkan oleh Pertubuhan Hawa Pertiwi Daerah Petaling. Baik Puan, kenapa Pertubuhan Hawa Pertiwi memilih Sekolah Kebangsaan Seksyen 24? Sebelum tu, penonton, di belakang ni kita dapat saksikan persembahan nasyid daripada anak-anak pelajar dari sekolah ini, dan juga sedang berlangsung tadi penyampaian sumbangan kepada anak-anak asnaf khususnya para pelajar di sekolah kebangsaan ini. Baik Puan, kenapa Puan memilih sekolah ini untuk sebagai lokasi kita menyampaikan sumbangan? Sebenarnya Pertubuhan Hawa Pertiwi memang punya banyak program semasa Ramadan. Kalau kita dulu kita pernah mengadakan berbuka bersama-sama asnaf. Kita telah menyampaikan banyak sumber-sumber baku-baku makanan, dan kami telah membuat satu program terjah sahur berjumpa dengan balai polis, bomba dan sebagainya. Jadi kalau kita rasa kita boleh berjumpa dengan komuniti setempat macam itu, kenapa tak kita masuk ke pendidikan? Jadi bila kita bercerita pasal pendidikan, saya berhubungan dengan guru besar Sekolah Rendah Seksyen 24 dan Cikgu Azman, di mana saya nampak di sini ada tempat strategik di mana mereka mempunyai 32 anak yatim dan asnaf. Dan saya rasa peluang untuk kami bersama-sama berintegrasi dengan mereka, menjadikan sekolah ini sebagai rakan strategi kita yang baru adalah sangat tepat. Dan saya mempunyai cadangan supaya akan datang kita ada lagi program-program bersama-sama dengan mereka. Itu Cikgu. Baik, alhamdulillah. Para penonton sekalian, beginilah ya bagaimana kreatifnya pengurusan sekolah yang mengadakan kerjasama strategik dengan pihak NGO, badan korporat dan sebagainya untuk membantu khususnya membangunkan sekolah ini. Baik, bersama saya yang bagi Datuk Nazmi, orang kuat yang sentiasa bersama dengan sekolah. Beliau bertanggungjawab memberikan dana sumbangan penubuhan studio di sekolah ini. Baik Datuk Nazmi, kenapa Datuk memberikan sumbangan dan Datuk pilih supaya sekolah adakan studio ni Datuk? Idea ni daripada guru besar di sini, dan kami bersama-sama berbincang bagaimana untuk kita menarik minat
murid-murid kita untuk belajar. Maklumlah zaman sains dan teknologi yang baru kita lihat selepas zaman pandemik ini menarik minat semua warga daripada kecil ke dewasa menggunakan peralatan digital untuk mereka mendapat maklumat dan informasi yang mereka minat. Jadi dengan adanya studio ini bolehlah kita menarik minat guru-guru ataupun perika-perika konten digital untuk kita membuat konten pembelajaran yang mungkin boleh menarik minat murid-murid kita belajar dengan lebih baik. Alhamdulillah, penuh sekian, begitulah ya. Bagaimana kreatifnya Datuk Nazmi Abu Talib bersama dengan pihak sekolah melihat betapa pentingnya untuk kita menghasilkan kandungan-kandungan yang boleh membantu para pelajar kita untuk terus mereka belajar dan memahamkan mereka subjek-subjek pengajian, dan bukan setakat faham tetapi subjek-subjek itu dapat mereka amalkan dalam kehidupan kita ataupun kehidupan seharian mereka. Baik, saudara-saudara, alhamdulillah slot ini telah memberikan satu mesej kepada kita betapa pentingnya untuk kita membantu institusi pendidikan. Baik, saudara-saudara, kita kembali ke studio bersama sahabat saya Hanif Miswan dan juga Dayah Bakar. Marilah menonton rancangan Sembang Sahur seiring. Selamat Hari Raya Aidilfitri mulia. Ampun maaf dipinta, mensuci hening dosa. Setahun menghilang, sekarang menjelang hari yang bahagia. Selamat Hari Raya, selamat Hari Raya Aidilfitri mulia. Ampun maaf dipinta, mensuci hening dosa. Seruan kita untuk semua. Selamat, selamat, selamat Hari Raya. Selamat, selamat, selamat Hari Raya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Terus bersama kami di Sembang Sahur pada malam ini. Sekali lagi, ini malam kedua kami bersiaran sepenuhnya dari Sekolah Kebangsaan Seksyen 24 Shah Alam, dan malam ini bertemankan kami berdua, Hanif Miswan dan juga Dayah Bakar. Ya, sebenarnya sangat-sangat bersemangat dan kalau nak tahu semangat ke tidak, apa kata kita dengarkan suara sedikit. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Dia sekata-sekata. Betul, kemeriahannya memang terasa dan kita dimulakan dengan lagu yang cukup meriah ya. Itu semangat nak raya lah Ya, menuju betul. ke hampir lebih kurang seminggu saja lagi. Tak lama seminggu dah lebih ni. kan. Tak lama dah ni. Walaupun masih berteka-teki. Betul? Bilakah tarikhnya. Itu tapi saya setuju. Saya ada satu jawapan lah kepada persoalan itu, Dayah. Dia Jawapannya? tetap 1 Syawal juga. Oh, raya jatuh tu. pada 1 Syawal. Jatuh pada 1 Syawal. Okey, tarikhnya bila sama-sama kita nantikan ya. Dan yang paling penting sebenarnya bila kita cakap tentang penghujung Ramadan, ada perasaan sebab ya Allah, sekejapnya Ramadan tiba-tiba dah nak tinggalkan kita. Tapi dalam masa yang sama juga kita nak menyambut kemenangan, betul? Dan selalunya bulan Ramadan ni bulan yang dikatakan bulan untuk menambahkan kebaikan. Betul. Untuk tambah pahala. Dan sebenarnya untuk pengetahuan semua penonton Sembang Sahur, kita nak bercakap ataupun berbincang tentang topik bangkit kembali. Okey, pastinya semua orang akan merasai perkara ini dan semua yang berada di sini. Kalau boleh kita nak raikan sebab bangkit kembali itu adalah istilah daripada ramai orang, maksudnya pemahamannya berbeza, situasinya berbeza, dan mungkin yang datang di Sekolah Kebangsaan
Seksyen 24 Shah Alam ni juga ada pengalaman yang berbeza. Sebab kalau tengok tadi di rakan-rakan kita yang hadir ini, sampai ke tangga-tangga itu di belakang-belakang jenis besi tu. Betul, kita suka lambai-lambai adik-adik lambai sikit. Yang belakang tu, yang belakang terlambai semua. Dan kabarnya sekolah ini Dayah telah pun lama, berpuluh tahun kan. Dan saya antara yang suka Shah Alam ni. Seksyen 24, kalau saya salah betulkan, dia terkenal dengan uptown-nya, betul tak? Memang ramai orang berpusu-pusu letak uptown, dan sekolah ini terkenal dengan kehebatan akademik dan sukannya, betul tak? Betul ke? Sebab untuk pertama semua kita ada pendidik-pendidik, bukan setakat pelajar sahaja. Kita ada daripada orang-orang kuat di sini, katanya komuniti di sini yang turut menyokong. Jadi kepada anda yang menonton Sembang Sahur, kami sebenarnya sangat mengalukan untuk tinggalkan komen di Facebook ataupun di Instagram Sembang Sahur TV3. Betul. Kalau boleh dengar tu sebenarnya kemeriahan. Dah ada. Dah bunyi dah dum-dam dah. Ini 10 malam terakhir kan? Ya, betul. Dan malam ni pun kami akan bawakan tetamu istimewa untuk bersama dengan kami sepanjang siaran ini. Jadi banyak sekali yang kita nak kongsikanlah berkenaan dengan bangkit kembali. Dan bukan kami berdua saja ini Dayah. Kerana kita nak raikan program Gema Ramadan, Sekolah Kebangsaan Seksyen 24 ini berkenaan dengan semangat untuk memberi, semangat untuk memberikan sumbangan, untuk berkongsi rezeki dan juga kemeriahan bulan Ramadan dan juga bulan Syawal yang bakal menjelma nanti ini. Dan itu sebenarnya keistimewaan dalam Sembang Sahur juga sebenarnya kan. Kita nak meraikan dan kita ingin berkongsi. Jadi di mana kita sudah sediakan kepada anda semua. Apa kata kita saksikan ya? Betul, kita bersama dengan Ustaz Zarifi lah. Ustaz Zarifi, silakan dengan perkongsian yang berikutnya. Terima kasih sahabat saya, Hanif Miswan dan juga Dayah Bakar. Masya Allah, mereka sangat ceria malam ini. Baik, saudara penonton, saya berada di perkarangan Sekolah Kebangsaan Seksyen 24 Shah Alam. Dan bersama-sama dengan saya, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Seksyen 24 Shah Alam. Dan saya nak jemput, persilakan terlebih dahulu para penyumbang untuk menyampaikan cek curah kepada pihak sekolah. Sumbangan kepada pihak sekolah tentunya amat bermanfaat dan amat bermakna untuk program-program pendidikan khususnya di sekolah ini. Yang pertama, Datuk Nazmi Abu Talib merupakan pengasas I3S yang membuat sumbangan penubuhan studio di Sekolah Kebangsaan Seksyen 24. Dan yang kedua, dari Lexcom Sdn Berhad yang menyumbangkan dana kepada pihak PIBG sekolah. Jadi kita doakan mudah-mudahan penyumbang ini diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sumbangan itu dapat digunakan sebaik-baiknya oleh pihak sekolah. Baik, saudara penonton, bersama-sama dengan saya, Puan Raziah binti Ahmad merupakan pengerusi Pertubuhan Hawa Pertiwi Daerah Petaling. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam Ustaz. Macam mana hari-hari terakhir Ramadan ni Puan? Sangat sibuk Ustaz dengan berbagai-bagai acara. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik Puan, yang pertama Puan, mungkin Puan boleh berkongsi Pertubuhan Hawa Pertiwi dan apakah bentuk-bentuk program yang dilaksanakan oleh Pertubuhan Hawa Pertiwi Puan? Terima kasih Ustaz. Saya mengucapkan terima kasih kerana bersudi mendengar mengenai Hawa Pertiwi. Pertubuhan Hawa Pertiwi ialah satu pertubuhan NGO wanita. Kami telah ditubuhkan 8 tahun yang lalu, di mana kita merangkumi berbagai kategori wanita yang terlibat di sana daripada 18 tahun ke atas. Kita telah merangka banyak program daripada mula penubuhan kita sehingga sekarang. Program kita meliputi dalam negeri dan luar negara. Kalau dalam negeri contohnya kita terlibat dengan Mahat Tafiz, sekolah-sekolah pembinaan masjid, sumbang-sumbangan kebajikan ke orang sakit dan sebagainya. Dan saya ingin berkongsi dengan Ustaz lah. Sebab Pertubuhan Pertiwi juga ada menumbuhkan kumpulan Imarah Al-Quran, di mana kami punya 300 lebih ahli seluruh Malaysia terlibat bacaan Al-Quran setiap minggu. Dan saya rasa satu lagi saya nak kongsi juga Ustaz. Pertubuhan Pertiwi ini bukan saja di dalam negara, tetapi kami telah melangkah ke luar negara. Kami telah membuat 200 lebih pergi di Cambodia, 14-15 pergi di Afrika, dan baru-baru ini kita hantar 47 pergi di India. Dan ini semua bersama-sama dengan Yayasan Amal Malaysia, di mana mereka adalah rakan strategik kita, dan kita juga terlibat dengan banyak-banyak program dengan rakan strategik dari Nestle, LKN, JKN dan sebagainya. Itulah kebanyakan serba sedikit mengenai Pertubuhan Hawa Pertiwi yang telah saya laksanakan. Alhamdulillah, begitu bersemangat Puan berkongsi bentuk-bentuk program yang dianjurkan oleh Pertubuhan Hawa Pertiwi Daerah Petaling. Baik Puan, kenapa Pertubuhan Hawa Pertiwi memilih Sekolah Kebangsaan Seksyen 24? Sebelum tu, penonton, di belakang ni kita
dapat saksikan persembahan nasyid daripada anak-anak pelajar dari sekolah ini, dan juga sedang berlangsung tadi penyampaian sumbangan kepada anak-anak asnaf, khususnya para pelajar di sekolah kebangsaan ini. Baik Puan, kenapa Puan memilih sekolah ini untuk sebagai lokasi kita menyampaikan sumbangan? Sebenarnya Pertubuhan TV memang punya banyak program semasa Ramadan. Kalau kita dulu kita pernah mengadakan berbuka bersama asnaf. Kita telah menyampaikan banyak sumber-sumber baku makanan, dan kami telah membuat satu program terja sahur di berjumpa dengan balai polis, bomba dan sebagainya. Jadi kalau kita rasa kita boleh berjumpa dengan komuniti setempat macam itu, kenapa tak kita masuk ke pendidikan? Jadi bila kita cerita pasal pendidikan, saya berhubungan dengan guru besar sekolah rendah Seksyen 24 dan Cikgu Azman, di mana saya nampak di sini ada tempat strategik di mana mereka mempunyai 32 anak yatim dan asnaf. Dan saya rasa peluang untuk kami bersama-sama berintegrasi dengan mereka, menjadikan sekolah ini sebagai rakan strategi kita yang baru adalah sangat tepat. Dan saya mempunyai cadangan supaya akan datang kita ada lagi program-program bersama-sama dengan mereka. Itu Cikgu. Baik, Alhamdulillah. Para penonton sekalian, beginilah ya bagaimana kreatifnya pengurusan sekolah yang mengadakan kerjasama strategik dengan pihak NGO, badan korporat dan sebagainya untuk membantu, khususnya membangunkan sekolah ini. Baik, bersama saya yang bagi Datuk Nazmi, orang kuat yang sentiasa bersama dengan sekolah. Beliau bertanggungjawab memberikan dana sumbangan penubuhan studio di sekolah ini. Baik, Datuk Nazmi, kenapa Datuk memberikan sumbangan dan Datuk pilih supaya sekolah adakan studio ni, Datuk? Idea ni daripada guru besar di sini, dan kami bersama-sama berbincang bagaimana untuk kita menarik minat murid-murid kita untuk belajar. Maklumlah zaman sains dan teknologi yang baru, kita lihat selepas zaman pandemik ini menarik minat semua warga daripada kecil ke dewasa menggunakan peralatan digital untuk mereka mendapat maklumat dan informasi yang mereka minat. Jadi dengan adanya studio ni, bolehlah kita menarik minat guru-guru ya, ataupun pereka-pereka konten digital untuk kita membuat konten pembelajaran yang mungkin boleh menarik minat murid-murid kita belajar dengan lebih baik. Alhamdulillah, penonton sekian, begitulah ya bagaimana kreatifnya Datuk Nazmi Abu Talib bersama dengan pihak sekolah melihat betapa pentingnya untuk kita menghasilkan kandungan-kandungan yang boleh membantu para pelajar kita untuk terus mereka belajar dan memahamkan mereka subjek-subjek pengajian, dan bukan setakat faham tetapi subjek-subjek itu dapat mereka amalkan dalam kehidupan kita ataupun kehidupan seharian mereka. Baik, saudara-saudara, alhamdulillah slot ini telah memberikan satu mesej kepada kita betapa pentingnya untuk kita membantu institusi pendidikan. Baik, saudara-saudara, kita kembali ke studio bersama sahabat saya Hanif Miswan dan juga Dayah Bakar. Marilah menonton rancangan Sembang Sahur seiring. Tonight on Nightline, former Polsec charged over 400,000 ringgit bribe. Unemployed man gets death sentence for killing niece. Also, North Korean missile launch sparks evacuation confusion in Japan. Join me, Sabrina Zainal, on TV3 and Bulletin TV3's YouTube channel. Alami nikmat tropika dengan burger Hawaii McD baru. Pesan melalui McDelivery atau pandu lalu. Senang. Jom kita shopping, raya sayang hey, diskaun menanti. Apa tunggu lagi? Jom kita shopping, raya sayang hey, tunjuk sayang dengan Shopee. Shopee Raya Sayang hey, beli sekarang. Shopee. Oh Aidilfitri, menjelma kembali masa indah yang kita cari-cari. Sedang bergaya, happy satu family. Rahsia ini hingga nak kongsi. Di atas gunung ni lah tersimpannya sebuah alat ajaib yang menceritakan hikayat akhir zaman. Tuan Hamba, barangkali inilah alat ajaib itu. Barangkali. Hikayat 60 saat?
Setiap orang ada destinasi berbeza. Ada yang jalan-jalan cari makan, membeli belah. Sebaik-baik yang dicari, mulakan dengan perjalanan umrah. Penyucian jiwa di Tanah Suci. Marilah menonton rancangan Sembang Sahur seindah kasih Ramadan TV3. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kembali bersama kami dalam Sembang Sahur. Tepukan lebih kuat boleh tak? Mana nak dengar? Program ni kita boleh jerit-jerit, macam ye, boleh sekali ye. Macam tengok bola lah Ustaz, macam tengok bola. Memang semangat sebab saya rasa aura orang-orang di sini luar biasa. Nampak tu lambaian semua. Sekarang ni memang zaman paksa Zaman paksa. Kena paksa tepuk dan paksa jerit. Dan kalau rasanya penonton macam tadi Daya dengan Hanif. Lepas tu tiba-tiba macam ada dua lagi. Jejaka yang cukup kacak di belah kiri saya. Perlu diperkenalkan ke yang berdua ni? Saya rasa tidak perlu kan introduction, tapi kita kena juga. Baik. Jom kita nak dengarkan daripada Ustaz Zarifi pun bersama dengan kita Ustaz. Selamat kembali Sembang Sahur pada malam ini. Dan kita perkenalkan di sebelah adalah pelakon, beliau adalah sutradara, beliau adalah penyanyi, penghibur. Masya-Allah. Kir Rahman bersama dengan kita. Kir Rahman. Tapi rasa dekat sini tak banyak peminat Kir Rahman. Kenapa? Yang banyak peminat Mickey Mouse tu yang belakang tu. Mickey Mouse. Baik. Boleh lah tu. Mickey Mouse pun Mickey Mouse lah. Tapi tak, tadi dengar jeritan kuat lah. Masya Allah. Bagus. Banyak melambai lah. Kena paksa ke apa ni? Ini bila ada live lah. Penonton ada live memang kena lambai lah. Masya Allah. Nampak kamera merah-merah tu lambai. Okey, mungkin perkembangan terkini, Kir Rahman? Perkembangan terkini, saya bulan puasa memang saya tak ambil apa-apa syuting lah. Kebanyakan yang siang ataupun drama, filem, saya tak baik mengarah ataupun berlakon, saya tak ambil pada bulan Ramadan. Saya terima sebelum ataupun selepas. Kalau ada yang sebelum tu tak habis lagi, kena break dulu. Sabar dulu. Kena break, sambung lepas. Baik. Jadi sebenarnya hari ini, buat penonton yang mungkin baru buka TV macam Sembang Sahur lah. Cerita apa Daya dengan Hanif tu? Bagi tahu. Okey, sebenarnya kami sedang ingin berdiskusi tentang bangkit kembali. Sebab manusia ni, kita ni tak pernah lah asyik di atas. Betul. Sentiasa ada waktu kita berguling jatuh bang. Betul kan? Betul Ustaz ya? Betul. Dan kadang-kadang kita mencari semangat untuk bangkit kembali. Jadi bercakap tentang bangkit kembali, kita nak tanyalah kepada Kir Rahman sendiri kan. Kenapa? Sebab nampak macam begitu fokus sekali berfikir. Sebab duk fikir je apa yang duk bangkit kembali ni. Macam untuk bulan Ramadan lah terutamanya. Bangkit bangkit. Okey, macam bulan Ramadan ni sama macam tarikh-tarikh lain yang kita jadikan ingatan, macam tarikh lahir. Cuma Ramadan ni dia lebih daripada itu. Dia tidak boleh, dia mesti dijadikan satu aras. Yang mana kalau kita melalui satu perkara dalam hidup ni, Ramadan ni adalah titik untuk melebih baikkan lagi apa yang kita capai ataupun apa yang kita amalkan selama ni. Dia tengok jenis jatuh jugalah. Kalau misal kata jatuh daripada tingkat 1 ni memang tak boleh buat apa lah. Jatuh nak bangkit tu susah sikit lah. Ni jatuh orang kata jatuh secara spiritual, secara semangat, ataupun nak keluar daripada belenggu ataupun masalah, boleh keluar. Jadi kita kena bangkit kat situ. Dan bangkit juga sebenarnya bagi saya secara personal, dia sebenarnya bersifat lebih besar. Dia tidak kata orang itu bangkit atau orang ni bangkit. Dia sebenarnya bangkit ni lebih kepada sifat dia besar lah. Masyarakat, community ni bangkit. Rakyat ini bangkit. Ataupun golongan ini bangkit. Bagi saya itu sedap. Itu kita akan tahu. Mungkin dia bermula daripada seorang, kesedaran seorang. Dia kata tak, kita kena bangkit dan sebagainya. Jadi kebangkitan ini bersifat menyeluruh. Jadi kalau kita bangkit seorang-seorang, itu adalah permulaan yang baik. Untuk bawa kepada komuniti ni. Ustaz, mungkin kebangkitan itu daripada sudut ummah itu mungkin yang lebih besar. Tetapi kita secara peribadi Ustaz, dari sudut Islamnya, penting untuk kita apabila diuji, kita bangkit semula daripada ujian itu. Jangan biarkan kita terus lemas dengan segala ujian itu Ustaz. Okey, Hanif Dayah dan Bangkit. Dalam Al-Quran, Hanif Dayah, Allah Ta'ala memang sebut, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus wath thamarat. Masya-Allah. Allah Ta'ala bagi tahu kita ni memang akan diuji
Uji itu apa? Allah Ta'ala uji kita dengan diberikan rasa takut. Takut apa? Takut tak cukup duit. Kan? Takut miskin. Kan Allah Ta'ala bagi ujian. Maknanya Al-Quran, Allah Ta'ala bagi tahu memang Allah Ta'ala akan uji kita. Cuma Al-Quran juga memberikan satu petunjuk kepada kita para penonton. Setiap ujian yang Allah Ta'ala bagi kat kita tu, Allah Ta'ala sebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Aku tidak akan uji kamu melainkan aku tahu kamu mampu untuk terima ujian itu. Maknanya ini kata-kata motivasi daripada Tuhan dari langit. Maknanya apa ujian yang Allah Ta'ala bagi kepada kita tu, Allah tahu, hey Zarifi, kamu mampu terima ini. Jadi kerana itu Allah uji kita. Jadi maknanya bila kita baca ayat 2 ni, 2 ayat ini berikan satu ketenangan kepada kita. Orang beriman ni, Hanif, Dayah, Nabi kata, apabila kita mendapat nikmat, kita bersyukur pada Allah. Allah Ta'ala akan bagi kebaikan pada kita. Dan Nabi kata, orang beriman apabila dia dapat ujian, dapat musibah, kemudian dia bersabar, itu juga baik bagi mereka. Maknanya, Hanif, dua-dua keadaan, bahagia, gembira, tenang, sedih, duka cita, murung, kalau kita urus dengan cara seperti yang Allah Ta'ala kehendaki, dapat pahala. Masya Allah. Masya Allah. Lengkap ya. Betul lah. Sebenarnya bila dengar Ustaz Zarifi cakap kan, kita memang angguk-angguk je ya. Tak ada geleng-geleng Ustaz. Memang angguk-angguk saja. Memang kena setuju. Betul. Okey, macam kita bercakap tentang perjalanan seorang figura bernama King Rahman. Ya. Boleh kongsikan dengan kami tak? Mungkin ada satu momen dia rasa pernah jatuh dan nak bangkit kembali tu sangat-sangat sukar. Tapi dengan kuasa Allah, dengan izin Allah, alhamdulillah sampai sekarang. Oh, betul nak cerita tu. Ya. Saya sebenarnya dalam hidup saya pernah lalai. Pernah lalai dengan kesombongan. Saya sombong, saya pernah kagum dengan bakat saya sendiri. Saya kagum dengan pengkaryaan saya dan ilmu saya. Saya belajar tinggi ya. Jadi saya sombong dengan industri. Wow. Pernah ada perasaan tu? Saya pernah. Maksud saya sombong kat situ. Saya kata, kenapa tidak boleh buat yang baik? Kalau filem, kenapa tidak boleh buat lebih baik? Jadi saya rasa ini bukan tempat saya. Jadi saya pernah lari daripada industri ini. Masa tu umur saya dalam 25 atau 26. Saya lari, saya berhenti. Saya tak nak berlakon, saya tak nak mengarah, saya tak nak buat apa. Jadi masa tu arwah mak panggil. Engkau kenapa? Sebab masa tu saya tak buat tak apalah. Saya sound pula tu, saya vokal. Sama mana saya bersuara. Jadi abah kata, "Kenapa kau garang sangat? Kenapa kau rasa kau bagus ke?" Arwah abah. Itu persoalan. Jadi kalau kau rasa kau bagus, kau buat, bukan mengata. Jadi masa tu saya macam terantuk bawah tengadah tau. Jadi saya nak bangkit selepas tu. Memang sesi period tu adalah period yang murung bagi saya. Jadi saya menangis seorang, saya buat resume saya balik, biodata saya pergi ke Finas, saya ambil 50 produksi yang aktif. Saya hantar by hand. Kata kalau ada apa-apa panggil lah. Jadi masa tu ada yang kenal. Abang sabar buat macam ni. Tak apalah. Saya usaha saya. Tetapi daripada 50 tu satu produksi pun tak panggil. Dan ini ujian untuk saya lah. Sebelum saya naik senang. Betul. Ini kali ni saya naik ada payah dia. Tapi Allah SWT yang nak dikatakan majlis ni, dia janji apabila kita usaha, dia bagi. Ada hasil. Jadi walaupun saya minta ni TV dan drama, rezeki yang sampai dekat saya semua filem. Masya Allah. Saya dapat daripada Puteri Gunung Ledang. Masya Allah. Saya dapat Gobra. Dapat Rock. Saya dapat Lost and Found. Sampailah ke sudah. Sampai punya dah. Wow. Saya rasa apa yang dikongsi Abang Kir ni, sebab kita selalu rasa apa yang kita rancang, yang kita fikirkan itu yang terbaik. Padahal Allah bagi kita yang lebih hebat yang tak dapat kita jangka. Dan sebenarnya dan menariknya saya nak tambah sikit, ada pengajaran iaitu kena berusaha lah. Jangan hanya nak bangkit tu kita hanya mengharapkan keajaiban saja kan. Nak melayan boleh. Nak melayan rasa macam sakit tu ambillah sekejap. Ambil sekejap supaya kita rasa baik. Kita kena syukur rasa sakit tu. Betul. Baru panjat. Baru kita bangkit kembali. Itulah kemanisan dia. Okey, cerita tentang kemanisan Ramadan ni, kita nak
nak redakan sedikitlah perbincangan ini. Sebab makin dalam ni, makin merasakan. Betul, sahur-sahur kena ada resepi masakan ni Dayah. Betul, jadi kita sebenarnya biasa di Sembang Sahur kita ada segmen Jom Masak, di mana kali ini kami nak bagi anda idea. Betul. Nama menu ni adalah Jejari Crispy, dibawakan oleh Massimo. Dah main jari dah sekarang. Sekarang dah berbuka, jadi tengok boleh teliur lah. Jom. Kita saksikan. Assalamualaikum, hai, anda bersama saya Chef Naim dalam segmen Jom Masak. Dan untuk segmen kali ini saya akan masak menggunakan roti Massimo. Saya akan gunakan roti sandwich dengan germa gandum Massimo dengan rasa yang dipertingkatkan dan aroma lebih baik yang pasti akan mengharukan hati keluarga anda. Roti kami mempunyai kebaikan semula jadi seperti germa gandum yang merupakan gudang mineral yang kaya dengan vitamin E, asid lemak omega 3, serat semula jadi, protein, B1, B2, B6, magnesium, fosforus dan zinc. Germa gandum sememangnya sumber makanan yang mempunyai banyak manfaat kesihatan dan membantu mengurangkan risiko penyakit jantung. Okey, jadi menu saya diberi nama Jejari Crispy. Nak tahu bahan-bahan dia semua dah ada dekat depan. Yang paling utama yang kita nak kena ada adalah lidi lah, serbuk, bawang putih, paste tom yum, chili flake, telur, santan, daun sup, serai yang dah dikisar bersama dengan tepung dan juga ayam yang dah dipotong dadu lah. Okey, baik. Semuanya cara saya nak buat ni lebih mudah sebenarnya sebab saya akan gaulkan kesemuanya sekali dekat dalam satu mangkuk. Okey, jom kita ambil. Kita boleh masukkan dulu kita punya ayam dekat dalam ni. Okey, jadi saya potong dia besar-besar ibu jari macam ni. Ini sebab nak senang cucuk kat sate, kat lidi sate kita. Kemudian dalam masa yang sama sebab saya nak percepatkan proses masak dia. Okey, jadi kita potong kecil macam ni. Okey, masukkan ayam. Seterusnya kita boleh masukkan juga kita punya serai. Okey, saya akan masukkan juga kita punya serbuk bawang putih. Kalau tak ada jumpa serbuk bawang putih ni sebenarnya kita boleh pakai macam bawang putih biasa pun boleh. Okey, cuma bila ada serbuk ni bagi saya dia lebih mudah untuk kita gunakan dia dan dia punya rasa akan jadi lebih sebati lah sebenarnya. Okey, saya akan letakkan juga sedikit kita punya paste tom yum. Nak bagi ada rasa-rasa macam ala-ala Thai sikit. Dan biasanya kalau ada paste tom yum dia nak memang kena ada rasa pedas. Jadi kita masukkan kita punya chili flake. Okey, sekarang ni bila kita dah masukkan kita punya bahan ni kita kacau sikit dulu. Okey, sebab saya ada lagi bahan yang santan saya belum masukkan kat dalam ni. Okey, jadi kita kacau ni dulu. Kacau semua, bagi kita tengok bagi dia punya paste tom yum dia, kita punya serai kita, semuanya bagi sebati. Okey, jadi sekarang ni bila kita dah gaul semua bagi sebati, barulah saya akan letakkan kita punya santan sedikit di dalam ni. Dan kita kacau sikit lagi. Okey, santan ni untuk bagi dia jadi rasa lemak-lemak sikit. Lepas tu dalam masa yang sama, katakanlah kalau anda tiba-tiba terletak lebih pula dia punya paste tom yum dia kan. Sebab paste tom yum ni kadang dia dah ada rasa masin dia semua tau. Okey, jadi sekarang ni saya akan masukkan kita punya daun sup sikit kat dalam ni. Okey, kita akan chop. Okey, dah siap potong ni, masuk terus ke dalam kita punya adunan. Okey, dan kita kacau sikit lagi. Alright, dan kita boleh biarkan dia dulu kat tepi ni. Okey, kita biar sekejap. Sekarang ni, saya akan masukkan telur kat sini dulu. Okey, saya dah pindahkan telur dekat dalam ni. Okey, siap. Seterusnya, saya akan potong kita punya roti. Roti yang saya gunakan ni, yang macam saya cakap awal-awal tadi tu, dia ada banyak khasiat dia. Jadi selama ni mungkin anda makan roti rasa macam biasa, tapi carilah roti Massimo sebab ianya kaya dengan vitamin, kaya dengan vitamin E, protein dan juga asid lemak omega 3 ni. Yang paling penting dia dapat menyelamatkan kita jantung lah, mengurangkan kadar sakit jantung tu. Okey, jadi saya akan ambil roti kita ni. Kita akan potong dia dalam bentuk dadu yang kecil. Okey, sebab nanti bila kita potong macam ni, saya akan gaulkan dia dengan roti ni. Jadi bila kita punya hidangan tu, bila kita dah gaul dengan roti baru kita goreng, kita akan nampak ketulan kecil-kecil tu lah. Potong kecil macam ni, kemudian kita panjangkan dia dan kita boleh dadukan dia. Okey, lagi kecil sebenarnya lagi bagus sebab bila kecil, bila kita nak satukan ataupun kita nak gaulkan dia nanti dia akan lebih mudah melekat. Okey, jadi roti dah potong, kita boleh terus letak atas ni. Baik, roti dah ada dan saya boleh ambil lidi ni. Kemudian kita cocok dia. Jadi saya nak buat lebih kurang macam ni je. Panjang-panjang macam ni je. Okey, jadi saya akan buat semua sampai siap lah. Baik, sekarang ni apa yang saya nak buat? Okey, kita akan salutkan dia dengan kita punya bahan yang ada dekat depan ni dan kita boleh terus goreng dekat dalam minyak yang saya dah panaskan siap-siap lah. Okey, jadi yang pertama apa kita nak buat adalah kita akan masukkan dekat tepung. Okey, kita dab sikit macam ni. Okey, anda boleh tengok. Okey, jangan terlalu banyak dengan tepung. Lepas tu kita boleh pergi dekat telur dan dekat roti ni, roti Massimo yang saya pakai ni, saya gulungkan je macam ni supaya dia melekat-lekat. Dan kita boleh terus goreng dekat dalam minyak yang dah dipanaskan. Minyak jangan terlampau besar sangat api dia. Sebab kalau terlampau kuat sangat,
nanti kita punya roti tu perang, tapi kita mengisi kat dalam tu tak berapa nak masak lagi. Jadi kita biarkanlah lebih kurang dalam 3-4 minit. Nanti dah siap, saya akan tunjukkan kita punya hasil jejari crispy. Jadi penonton, inilah hasilnya lepas saya dah goreng saya punya jejari crispy dan dah pun siap. Saya menggunakan produk daripada Massimo sendiri sebab ianya kaya dengan protein, kaya dengan vitamin E, asid lemak omega 3 yang dapat membantu mengurangkan kadar sakit jantung. Jadi untuk anda semua nak tahu rasa macam mana, kenalah cuba buat. Marilah menonton rancangan Sembang Sahur seindah kasih Amada TV3. Alhamdulillah. Yeay! Terus kembali bersama kami di Sembang Sahur dan banyak sekali perkongsian yang kami nak bawakan kepada anda sepanjang 1 jam siaran ini. Tapi sebelum itu ialah sedang-sedang kita bersembang, berbicara berkenaan dengan topik dan juga isu yang kami nak bawakan kepada anda. Ini sedikit perkara atau penghargaan yang kami nak bawakan kepada anda. Ini dibawakan oleh Super dan sangat menarik kerana saya ada satu bungkusan ini dan ini akan diberikan sebagai penghargaan buat pihak sekolah dari Sekolah Kebangsaan Seksyen 24 Shah Alam ini, dan pihak Super sebenarnya ingin memberikan cenderahati yang mengandungi pelbagai barangan Super termasuk Super Nutrimil. Super Nutrimil ini yang dihasilkan dengan oat bijiran penuh dari Australia, penuh dengan kalsium dan juga vitamin D. Jadi jom sama-sama bila kita dah dapat sumbangan ini, kita lengkapkan juadah Ramadan dengan Super. Jadi ini antara yang diberikan sepanjang siaran kami di sini untuk Sekolah Kebangsaan Seksyen 24 Shah Alam. Kita bagikan tepukan kepada semua sebab ini akan dinikmati oleh warga-warga Sekolah Kebangsaan Seksyen 24 Shah Alam. Terima kasih Super. Okey, dan ini berlangsung di Sekolah Kebangsaan Seksyen 24 Shah Alam dan saya masih lagi bersama dengan rakan-rakan saya Dayah, Kirahman dan juga Ustaz Zarifi di sini. Ya, terima kasih Hanif kan. Membuatkan kami rasa macam terliur juga. Sabar, ya. sabar. Waktu sahur kita bedal sama-sama. Tahu nanti ada Super lah. Ada. Okay, baik, dengan itu juga kami mengucapkan terima kasih kepada Encik Azman Muhammad Aris, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Seksyen 24 Shah Alam, dan juga Encik Muhammad Syarifuddin Rahmat, YDP PIBG. Yang mana lambai sikit. Lambai sikit di situ ya. Itu dia. Terima kasih. Tetamu kehormat kita hadir ya. Terima kasih sebagai tuan rumah ya. Baik. Okey, dah. Baguslah adik-adik ni. Saya sukalah. Ni semangat betul. Semangat. Betul Ustaz. Mereka pantang Ken. Oi, dahsyat diorang ni. Dahsyat diorang. Sebenarnya tak payah sebab kan nak bangun tu. Ini bangkit lah. Dia bangkit, mereka telah bangkit. Lagi-lagi malam yang terakhir Ramadan ni kan. Dan tadi kita bercerita sebenarnya tentang bangkit kembali, dan Kirahman kongsikan dengan kami satu kisah di mana bagaimana kejatuhan beliau. Masya-Allah. Dan Allah hidangkan sesuatu yang luar biasa. Betul. Okey, Ustaz Zarifi. Ya, Dayah. Cerita tentang kejatuhan Ustaz pula. Kita sentuh bahagian Ustaz pula. Bahagian Ustaz pula. Okeylah, untuk Ustaz lah kan. Selalunya orang kata, betul ke bulan Ramadan ni kita boleh tak semua orang rasa bulan Ramadan ni kita boleh bangkit kembali. Ustaz pula rasa macam mana Ustaz? Mungkin ada kongsian sedikit. Baik, bulan Ramadan ni lah para penonton untuk sama-sama kita perkuatkan diri kita. Mengumpul kekuatan dalaman. Dan jangan lupa Hanif, Dayah, malam ni para penonton kita malam ganjil. 23 Ramadan. Ya, betul. Jadi malam 23 malam ganjil. Jadi saya percayalah penonton kita lepas tonton kita ni bersiap-siap malam ni nak iktikaf di masjid. Masya-Allah. Okey, kerana itu pada bulan Ramadan kita mesti mohon doa kepada Allah supaya Allah Taala bagi kekuatan kepada kita. Subhanallah. Sebenarnya para penonton, yang diuji oleh Allah, Hanif Dayah, bukan kita-kita ni je. Nabi dan Rasul pun diuji. Contoh Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Dia diuji, baginda diuji dengan sakit kulit yang sangat teruk sehingga menyebabkan baginda lemah seluruh badan. Maknanya ujian sampai ke tahap itu. Nabi Yaqub alaihi salatu wasallam diceritakan dalam surah Yusuf, kan konflik adik-beradik di antara Nabi Yusuf dan adik-beradik. Jadi Nabi Yusuf apabila dibuang dalam telaga, traveller, orang yang musafir ni bawa dia sampai ke Mesir. Nabi Yaqub terpisah dengan Nabi Yusuf selama sekitar 25 tahun. Masya-Allah. Dan dalam Quran sebut Nabi Yaqub menangis sampai buta mata Nabi Yaqub. Tengok ujian 25 tahun tak berjumpa 25 tahun. Lamanya ujian itu. Jadi maknanya para penonton, para nabi, para rasul pun diuji. Maknanya kita lebih lagi dah Allah Taala nak uji, dan kita kena ingat
sangka baik kepada Allah. Bila Allah uji kita tu tanda satu, Allah sayang kita. Yang kedua, Allah Ta'ala nak angkat darjat kita. Jadi bulan Ramadan, minta doalah pada Allah dengan baki-baki terakhir ni bulan Ramadan supaya Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada kita. Betul, setuju. Dan ini tak dapat job je dah menggelabah kan. Betul. Risau macam masa depan ni macam mana. 25 tahun kau tak dapat job. Habis dah terus tu. Dan mungkin dalam seluruhnya sebab kita mengenali Khairi Rahman ni sebagai seorang yang menghiburkan. Tapi saya pun kenal dengan yang berbeza juga, hubungan rapat dengan arwah ayahnya arwah Abah, seorang yang sangat hebat. Saya pernah terbaca yang ketika pemergian Khairi Rahman sangat terkesan, sangat rindukan, sangat mungkin jelah siapa tak rindukan. Bagaimana bangkit untuk sebab berada dalam industri ni kita kena sentiasa nampak hebat, tenang, happy. Tak ada ruang untuk itu. Ubat saya masa arwah Abah pergi tu, saya memang terkesan pasal akhirnya dia pergi. Akhirnya Abah pula pergi. Apabila kita budak-budak kan, kita selalu terbayangkan kalau Abah tak ada esok macam mana. Kita kan ada terfikir benda tu kan, dan kita sentiasa suspend bila kita dah makin besar. Abah dah dengan mak dah semakin berusia. Kita dah mula suspend. So Abah melihat arwah mak pergi. Abah melihat arwah adik saya pergi. Jadi dia melalui isteri dia pergi, dia melalui anak dia pergi. Dan akhirnya dia pergi. Jadi melihat dia pergi tu, saya rasa Abah dah lalu semua dah. Jadi Abah ni orang dia menyembunyi, dia berahsia. Masa arwah mak pergi, arwah adik saya sakit, saya kebetulan satu hari tu dia tak tutup, dia tak kunci bilik air. Jadi kita nampak Abah happy je, dia kuat kan. Jadi saya terbuka bilik air tu, saya nampak dia tengah bersendirian. Tapi dia tak cerita. Dia tak cerita, dia biar, dia diam je. Dia layan saat tu. Dia cakap, Abah minta maaf. Tak apa. Dia cover. Macam mana dia dah pergi dia makan apa dia tukar. Jadi pada waktu saat dia pergi tu, bagi saya macam yang mengubat saya adalah kata-kata dia juga. Yang dia pernah bekalkan pada saya, ilmu-ilmu yang dia pernah bekalkan pada saya, ayat-ayat yang pernah dia bekalkan pada saya. Antara ayat yang saya ingat, yang saya pegang dalam karier saya, dia kata, Khair, kau nak jadi pengarah, nak jadi pelakon yang baik, nak jadi pengkarya yang baik, tak susah ya. Dia cakap. Yang susahnya nak menjadi orang yang baik. Masya Allah. Jadi, dia kata menjadi orang yang baik, insya-Allah kau akan menjadi pengkarya yang baik. Jadi saya memang merasa itu. Ketika saya melalui zaman jatuh saya tu, saya pegang betul-betul benda tu. Jadi saya bangkit ini bukan dengan susah pun. Saya perlu menjadi orang yang baik, yang perlu berbahasa dengan orang lain, yang perlu beradab sana sini. Sebab dia kata tak kisahlah awak karier apa, sepandai mana apa semua, yang pertama mesti adab. Adab dulu sampai kat tempat orang ke apa ke, adab dulu. Lepas adab. Lepas adab. Lepas tu dia kata barulah ilmu kau apa sebagainya lah. Kalau nak panjang. Wow, itu azimat yang sangat besar, kuat itu yang saya pegang. Alhamdulillah. Wow. Dan itu sebenarnya satu perkongsian yang luar biasa daripada Khairi Rahman sekali lagi. Dan mungkin Ustaz boleh secara ringkas tambahan sedikit lah Ustaz. Sebab kita tahu melalui pandemik dan banyak lagi mereka di luar sana yang mungkin kehilangan orang yang tersayang. Katanya kerinduan yang paling sakit adalah kerinduan dan ketakutan tidak berjumpa dengan orang yang kita sayangi. Dan saya pasti Hanif juga terkesan, Hanif juga kehilangan bapanya baru-baru ini. Jadi Ustaz mungkin boleh berikan kata-kata azimat untuk mereka bangkit kembali Ustaz dalam kisah ini. Baik, Allah Ta'ala memberi ruang kepada kita untuk terus kita berbakti kepada ibu dan ayah yang telah kembali ke rahmatillah. Nombor satu, sedekah. Bulan Ramadan ni bulan sedekah. Sedekah, wakaf, infak dan niatkan aku sedekah ni untuk arwah ayahku, arwah mak aku satu. Yang kedua, doa. Minta doa supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa mak dan ayah. Dalam satu hadis, Dayah, Allah gambarkan, Nabi gambarkan bagaimana ada ibu bapa ni tiba-tiba dia terkejut. Kenapa tiba-tiba dia diangkat di tempat yang mulia? Allah Ta'ala bagi tahu, Nabi bagi tahu, arwah ini diangkat di tempat yang mulia kerana anak kamu yang memohon istighfar, yang minta ampun kepada kamu. Maknanya, ini hadis ini beri kekuatan kepada kita. Kita sebagai anak-anak doa supaya Allah ampunkan dosa-dosa mak dan ayah kita. Dan nombor tiga, Nabi ajarkan kita sambungkan silaturahmi
kawan-kawan, sanak saudara, siapa sajalah yang baik dengan mak ayah kita dulu. Maknanya kita sambung silaturahmi. Pahala tu sampai kepada mereka. Kerana apa? Kita ni jadi anak-anak yang soleh. Masya Allah. Maksudnya ini adalah bukan pengakhirannya. Bukan pengakhiran. Kebaikan yang kita lakukan, apa yang disarankan itu sebenarnya sambung kesenangannya. Dan ketiga yang Ustaz Zarifi cakap tadi tu adalah poin untuk kita sama-sama bangkit lah. Ya. Boleh terus berbakti. Betul. Walaupun kita berdepan dengan ujian-ujian itu. Okey, baik. Kita berteriak seketika dah, tapi dalam masa sama. Ini juga antara perkara yang kami nak kongsikan. Singgah sahur ini bersama dengan masa-masa banjir. Mereka pun antara yang diuji dengan sangat kuat, sangat hebat. Tapi mereka pun perlu bangkit, meneruskan kehidupan. Dan sekali lagi dibawakan oleh Massimo untuk anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sekali lagi bersama dengan saya Da'i Luqman untuk segmen Singgah Sahur episod Sembang Sahur tahun ini. Nak tahu sekarang ni Cak berada di mana? Jom sama-sama ikut dengan Cak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cuba masuk. Terima kasih. Assalamualaikum Kak Juju. Apa khabar? Baik. Sihat. Zuraya Abdullah, 36 tahun dan suaminya Irwan Shah Abu Hassan, 40 tahun, antara mangsa banjir di Dengki, Selangor. Banjir pertama tu hujan dah lebih daripada 15 jam. Tak jangka yang teruk lah sebab selalunya kita kena yang parah-parah betis je. Tapi kali tu hujan tu tak berhenti sampai petang. Lepas tu ban pecah. Air lagi kuat macam kepala air. Air naik sampai paras dada. Dalam masa 1 jam macam tu dah tinggi dah. Kita keluar je selamatkan diri. Pada tahun 2022, keluarga ini terpaksa berhadapan dengan musibah yang sama dalam keadaan yang lebih teruk. Lepas malam tu cuma hujan 2 jam je. Jadi dalam pukul 1 tu macam biasa tidur. Pukul 5 anak yang nombor 2 bangun. Kejutkan kita dalam bilik, dia kata air dah masuk rumah. Tapi hujan tak ada. Masuk-masuk air dah sampai buku lali. Tak boleh nak buat apalah. Suami keluarkan kereta pun tak boleh. Sebab ban dah pecah depan rumah. Pintu dah tak boleh buka. Kita lalu tingkap lah. Masa tu mengandung 8 bulan. Jadi macam mana panjat juga selamatkan anak-anak. Memang barang apa, motor, kereta semua dah tak dapat selamat kan. Takut juga masa tu sebab kita tengah dasarat kan. Masa tu pula ban pecah, dia macam kepala air. Kita melawan arus tu. Nak meredah sampai ke depan tu pun makan masa. Dengan suami, dengan anak masa tu. Kena berpautlah semua jalan pergi ke depan. Dugaan yang menimpa keluarga ini memaksa Zuraya membantu Irwan mencari pendapatan sampingan bagi menggantikan barangan yang rosak. Kita jejas. Masa tu pun saya meniaga jual aiskrim. Masa tu kita pun buat stok dah banyak kan. Banjir je memang habislah. Kau buka memang semua dah tak boleh nak buat apalah. Dia terendam dah lama. Lepas tu buang macam tu je. Dengan harta benda rosaknya, kita punya barang semua dah rosak. Nak ganti dengan cepat tu tak boleh lah. Sebab ada kan suami je bekerja. Kita pun bantu setakat apa yang ada je lah. Pendapatan keluarga sering terjejas setiap kali rumah mereka dilanda banjir apabila perlu menggantikan semula kelengkapan rumah yang rosak. Okey, seperti mana yang kita tahu sidang penonton sekalian, keluarga ini dilanda dengan musibah sebanyak 2 kali, iaitu musibah banjir ni. Jadi kita nak bertanya lah di antara tips ataupun cara sebenarnya Kak Juju dan juga Abang Irwan bangkit selepas dilanda dengan musibah ataupun ujian. Saya bangkit, saya menjalankan perniagaan kecil-kecilan. Jadi dalam masa itu saya menjadi pendapatan lah sambil membantu suami. Dia banyak bagi semangat kat saya, bagi tunjuk ajar. Baru tu dia bagi galakkan dalam bisnes kecil-kecilan yang saya buat tu untuk lebih orang kata maju lagi. All out. All out lagi lah dalam perniagaan kecil-kecilan tu. Lagi siapa lagi selain pada suami? Suami, adik-beradik saya pun banyak bantu jugalah. Ada orang banyak tolong saya promote perniagaan saya. Itulah sidang penonton sekalian. Kadang-kadang semangat ini dia perlu kita ambil daripada ahli keluarga yang kuat. Jadi semua sekalian, bila mana kita menyebutkan tentang kebangkitan, Islam mengajarkan kepada kita bila mana kita jatuh ni jangan kita ingat Allah nak bagi kita kegagalan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah datangkan ujian, Allah datangkan musibah tu. Allah tahu kita mampu ataupun tak mampu. Macam Kak dan juga abang kan, dalam keadaan ini ujian tiba-tiba Allah bagi ilham untuk meniaga aiskrim Malaysia dan sebagainya kan. Kita jatuh sekali, perlu kita bangkit dengan 5 ataupun lebih daripada itu. InsyaAllah itu akan memberikan kita lebih semangat. Dan juga saya doakan agar Abang Irwan, Kak Juju dan juga ahli family semua, kekeluargaan itu akan semakin erat, semakin kuat. InsyaAllah. InsyaAllah. Menyantuni mangsa banjir, Massimo berkunjung ke kediaman Zuraya sekeluarga.
Roti sandwich dengan germa gandum Massimo dengan rasa yang dipertingkatkan dan aroma yang lebih baik pasti akan memikat hati keluarga anda. Roti kami mempunyai kebaikan semula jadi seperti germa gandum yang merupakan gudang mineral yang kaya dengan vitamin E, asid lemak omega 3, serat semula jadi, protein, B1, B2, B6, magnesium, fosforus dan zinc. Germa gandum sememangnya sumber makanan yang mempunyai banyak manfaat kesihatan dan membantu mengurangkan risiko penyakit jantung. Baik, sidang penonton sekalian, seperti biasa saya tidak keseorangan bersama dengan saya pasukan Massimo kita berikan sedikit hadiah dan juga cenderahati untuk Abang Irwan dan juga Kak Juju kita. Semoga sumbangan ini dapat menggembirakan mereka sekeluarga di bulan mulia ini. Alhamdulillah. Terima kasih kerana terus setia bersama kami di Sembang Sahur. Macam mana tu roti john, martabak, kuih-kuih dah habis makan kata tengah meja minum tu? ke? Tapi Daya, saya nak raikanlah salah seorang akak kita yang pegang spanduk tu. Nampak kamera dia punya senyum habis tu. Kak, senyum sikit Kak. Yang akak ni. Amboi, yang belakang tu. Tetap di hati. Pantang nampak kamera Kak ya. Dah beritahu orang kampung semua dah? Malam ni dah beritahu dah? Dah. Cantik Kak. Semua duk tengok ni. Dan tentunya kepada anda terima kasih kerana terus sedia bersama kami. Dan kita nak sambung lagi perbincangan kita. Iaitu tentang bangkit. Betul. Bukan kuih bangkit. Itu sedap juga. Kuih pun ada, kuih bangkit pun ada. Tapi bukan itulah. Bukan itulah cerita. Jangan ke sana. Okey, baiklah macam kalau difikirkanlah ya. Tadi kita sentuh tentang pengalaman dan sebagainya kan, Cik Rahman. Kalau dilihatkan untuk zaman sekarang ni, melihat anak-anak muda, kan, kata diorang healing. Itu kata healing. Sikit-sikit healing, sikit-sikit healing. Tadi macam mana agaknya abang nak terapkan konsep bangkit kembali untuk kiranya pendekatan untuk anak-anak muda? Bangkit kembali Susah kan? Macam anak-anak muda ni, dia suka guna konsep yang simple je. Sebab mungkin generasinya berbeza. Pemahamannya berbeza. Kita dulu diajar dengan lain, sekarang lain bang. Macam mana tu? Saya tak... Okeylah, macam katalah diorang menggunakan istilah healing kan. Okeylah. Okey, healing tu maknanya membaik pulih. Hati yang lara ke, mental yang down ke. Okey, healing tu. Kaedahnya je saja yang mungkin merisaukan. Bukan merisaulah, maknanya kita ambil berat. Kita ambil berat. Kaedahnya macam mana? Macam saya dididik, apa-apa hal kau sakit, kau nak minta tolong apa, direct aja pada Allah. Balik pada solat. Saya dididik begitu. Even sampai sekarang, kalau saya rasa macam susah nak puasa ni. Saya rasa ni tengah musim panas, aku boleh ke layan puasa ni. Jadi saya ketika niat tu masa sahur, saya memang literally saya bercakap dengan Allah, maknanya Allah Tuanku, kau tolong aku puasa penuh Allah. Tolong hilangkan apa ni, buat aku pandai tanggung benda ni. Ajar aku puasa dengan sebaik-baiknya, luar dan dalam. Jadi bagi saya, apabila mereka ingin bangkit, sebaik-baiknya pulang pada agama. Pulang pada agama, kita ada banyak kaedah yang menenangkan, yang mengamankan dan tak memudaratkan pun. Dan nescaya mereka akan pulih sepenuhnya. Sebab benda ni ada masanya dalam perihal agama ni, kena ada nilai paksaan sikit. Kena ada. Macam kita solat, kalau tidak dipaksa, kita akan sibuk berfikir. Maksudnya apa? Kenapa aku kena tungging tanggang semua ni? Aku menghadap apa ni? Dia banyak persoalan. Buat dulu. Buat. Akhirnya apabila dia faham apa itu solat, dia tak payah disuruh. Sampai masa dia aku kena solat ni. Kewajipan. Dia akan begitu. Bagi saya. Yang saya boleh share lah. Baik je, mungkin Ustaz. Betul. Kalau boleh saya tanya ke Ustaz, saya nak bawa kepada konteks Ramadan ini. Sebab Ramadan ni kalau kita cakap sinonimnya adalah bulan kemuliaan, kemaafan untuk kita melipat gandakan amalan. Tapi juga adalah bulan yang diuji, bulan ujian. Dan ujian juga yang bawa kita kepada kebangkitan. Macam mana kita nak cakap tentang, asyik kita kena uji je Ramadan ni. Allah dah tak sayang ke? Sebab kita tahu Allah uji tanda sayang. Tapi dalam masa sama macam, kita ni nak kena bangkit tapi diuji. Macam mana nak seimbangkan tu Ustaz daripada sudut tuntutan agama ini? Baik, dalam Quran Allah Ta'ala sebut, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum.
ada kalanya benda yang kita nampak, benda yang kita dapat tu kita rasa tak baik. Kita rasa menyampah. Kita rasa tak baik. Tapi sebenarnya Quran kata, Allah Taala kata, itu baik bagi kita. Ya. Dan satu lagi, ada dalam keadaan kita rasa benda tu baik. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Mungkin pada mata kita rasa benda tu baik. Tapi kita tak dapat. Kenapa tak dapat? Rupa-rupanya Allah Taala tahu kalau kita dapat benda tu tak baik bagi kita. Jadi maknanya nak kait dengan apa yang Hanif dan Abang Khir sebut tadi, saya setuju sangat. Dalam Al-Quran Allah Taala bagi tahu kepada kita, bila kita ada masalah, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah tolong kepada Allah dengan dua jalan, dua sad. Sad yang pertama sabar. Baik, para ulama tadabbur bagi tahu sabar dalam ayat ni maksud dia minta tolong kepada Allah dengan jalan perbanyakkan puasa. Banyakkan berpuasa, minta doa kepada Allah. Satu. Dan yang kedua, salat. Salat dan salat. Satu, dua. Nombor tiga, pengakhiran. Nabi Yunus AS apabila Allah Ta'ala uji, dimakan ataupun ditelan oleh ikan nun. Sudahlah duduk dalam perut ikan itu gelap. Dalam riwayat maklumkan malam kejadian itu juga pada waktu malam, gelap. Dan ikan nun itu berada di dasar laut, gelap. 3 kali kegelapan Quran bagi tahu. Baik, apa zikir yang Nabi Allah Yunus sebut? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Nabi Yunus ulang dan ulang. Al-Quran Allah Ta'ala bagi tahu, fastajabna lahu. Oleh kerana asbab Nabi Yunus sebut zikir itulah yang membuka pintu Allah Ta'ala mendatangkan bantuan kepada Nabi Yunus, dimuntahkan semula oleh ikan nun tadi ke pesisiran pantai. Maknanya zikir tadi betul menjadi kunci Allah berikan bantuan kepada kita. Wallahu a'lam. Jadi betul, kita kadang-kadang ada yang bertanyakan, kita berzikir tapi mungkin kita tak faham maksud. Tapi bila kita faham maksud dan kita refer balik kisah-kisah Nabi, apa cabaran yang mereka lalui dan sebagainya, sebenarnya itu memberi kita kekuatan. Maksudnya dekat sini knowledge is power. Kan bila kita pelajari, kita faham Al-Quran, kita amalkan tadabbur ya Ustaz. Jadi benda tu saya memberikan kita semangat tau. Jadi saya rasa untuk anda yang mungkin tapi saya tak berapa faham, saya tak berapa arif, sempat ke Ustaz? Sempat. Tak ada istilah lambat dalam mengaji ilmu. Sebenarnya macam kita ada banyak benda kita tak faham. Jadi benda yang kita boleh faham lah. Kita faham kan? Kita faham kan? Yang kita tak faham tadi macam kenapa kita tak dapat. Kita tak faham tu kenapa kita tak dapat. Kerana kita tak faham tu kita komplain. Kan? Jadi apabila kita tak faham tu, kita biarkan. Pasal itu di luar pencapaian akal kita. Yang penting balik pada benda yang kita senang faham. Zikir tadi itu kita senang faham, tak tahu ayat dia, tahu maksud dia, kita dah boleh zikirkan. Betul. Sejujurnya Ustaz, zikir yang Ustaz sebutkan tadi, itu adalah zikir yang saya secara peribadinya terus terus menerus sewaktu saya melahirkan anak saya. Alhamdulillah. Benar. Betul, sebab saya percaya kan apa yang orang dah seorang, alhamdulillah. Ya, maksudnya pengalaman yang seorang itulah. Alhamdulillah. Kita aminkan dengan rezeki yang berikut-berikutnya. Betul lah cara tu, betul. Wow, dia tak diam, kita dah berada hampir di penghujungnya. Banyak sekali perkongsian saya percaya di Sembang Sahur pada malam ini, tapi dalam masa yang sama kita nampak sisi yang berbeza lah. Ya, betul. Daripada Kirahman pun ada perceritaannya, Ustaz Zarifi dengan penambahan kepada penceritaan tersebut. Dan saya harap ianya memberi manfaat kepada semua yang menonton. Kalau tak semua pun sedikitlah dapat ambilkan berkenaan dengan bangkit kembali, sebab nak tak nak dalam kehidupan ini kita akan diuji, tapi yang penting bagaimana kita bangkit. Jatuh 7 kali, bangunlah 8 kali, 9 kali kan. Betul. Dan macam bagi saya pula, untuk kalian yang menonton malam ini, apa sahaja dikongsi oleh kami, insya-Allah menjadi asbab untuk anda bangkit kembali. Dan saya harap ini adalah orang kata momen-momen menjentik hati mereka Ustaz ya. InsyaAllah. Sama-sama kita bangkit sebagai ummah yang lebih hebat. Dan terima kasih kita nak ucapkan kepada Kirahman. Sudi kita bagi tepukan kepada Kirahman. Jom. Beri tepukan kepada Kirahman. Makcik bagi tepukan makcik. Amboi. Makcik ni tunggu kamera kat dia tau, baru dia tepuk kuat-kuat, nampak tu. Tepuk makcik, kamera. Dan tentunya Ustaz yang banyak memberikan ilmu kepada kita, pada Ustaz Zarifi. Terima kasih Ustaz Zarifi. Dan kita nak ucapkan terima kasih kepada tuan rumah kami pada 2 malam ini untuk Sembang Sahur. Sekolah Kebangsaan Seksyen 24 Shah Alam. Yeay.
Sekali lagi tuan rumahnya adalah Encik Azman Muhammad Aris, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Seksyen 24. Terima kasih. Encik Muhammad Syarifuddin Rahmat, YDP PIBG Sekolah Kebangsaan Seksyen 24. Terima kasih banyak-banyak. Nanti kami datang lagi tahun depan, boleh ya? Dan juga Puan Razia Ahmad, Pengerusi Pertubuhan Hawa Pertiwi Daerah Petaling. Juga buat semua para pendidik, terima kasih atas jasa anda. Dan adik-adik, berikan tepukan untuk diri sendiri. Adik-adik? Alright. Dan untuk itu kami akhiri sembang sahur pada malam ini. Assalamualaikum, selamat malam. Jumpa lagi. Plan B. Raya pertama dengan keluarga, ayah bonda maaf dipinta, adik-adik senyum selam bersambut ada, duit tak ada kena skandal. Raya kedua dengan saudara Ewa Palung Makna Fatimah Uda, yang tua bersembang kisah lama, yang muda menghadap TV aja. Raya ketiga ke rumah kawan, bekas murid satu tingkatan, terhibur hati tak dapat bayangkan, riuh macam pasar ikan. La 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 semua, seminggu berhari raya, kunjung mengunjung rumah terbuka, jalan